wajib diketahui oleh setiap mukallaf, wajib fiqh. Kalau tak tahu, berdosa. Kalau tahu, dapat pahala. Secara tafsil terperinci beserta dengan dalilnya. So, sifat nafsiyah, ketika membahaskan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, para ulama usuluddin memulakannya dengan menyebut dahulu sifat nafsiyah bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud. Apakah dari segi hakikatnya sifat itu yang pertama? Jawapannya tidak. Ini adalah dari segi apa? Ta'aquli. Dari segi ta'aquli. Sebab sifat Allah semuanya sedia ada, tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Why it has to be put for the first one before talking about other sifat? Kerana sifat ini namanya asasul ilahiyah. Nah, mari kita cerita wujud. Macam mana mengetahui dan beriman? Wajib kata setiap mukallaf. Wajib apa ni? Fiqh. Mengetahui dan meyakini, saya dah sebut tadi, mesti tahu dulu kemudian yakin. Kitab lain kata mesti sebut, barulah tahu dia itu Islam. Kalau tak sebut, tak tahu Islam. Tak mengapa, qaul ini lemah, kita ambil qaul yang kuat saja. Mengetahui dan meyakini bahawa wajib bagi Allah Ta'ala. Tu bukan difikir kalau Allah tak bersifat, Allah berdosa, tak. Wajib di sini wajib akal. Apa maksud wajib akal? Mesti. Ulang balik, akal kalau menghukum ada 3 hukum. 1, mesti, wujub. Yang kedua, tak mungkin, istihalah. Yang ketiga, boleh jadi, jawaz. Yang dihukumkan itulah yang jadinya wajib, mustahil, jaiz. Bukan jawaz, jaiz. Apa dia? Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, ada, dan mustahil atasnya bersifat dengan adam, tiada. Itu yang namanya akidah. Akidah dia mesti itsbat, mesti nafi. Ta'rif sifat wujud ialah hiyal halul wajibah lidzat ma damatidz dzatu ghairu mu'allalatin bi'allatin. Ia adalah hal. Segera kita faham ini adalah hal. Hal itu termasuk di dalam amrun i'tibari, yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Selama mana ada zat itu tidak disebabkan oleh suatu sebab. Allah berkuasa, sebabnya sifat kuasa, berkuasa. Allah itu berkehendak, sebabnya sifat berkehendak. Ini bukan sebab lain ni. Ini hanya semata-mata kerana zat adalah tu. Jadi sifat ada disebabkan oleh zat, bukan kerana sifat lain. Boleh ya? Dalam takrif lain sifat wujud ialah ma la tuta'aqqalu dzatu bidunihi, iaitu apa suatu sifat yang tidak boleh diterima oleh akal, adanya zat tanpa adanya sifat wujud itu. Yes. Zat tidak boleh dikatakan ada kalau tidak ada sifat. Sifat tidak boleh dikatakan ada kalau tidak ada zat. Sifat wujud adalah satu sifat thubutiyah, sabit, tetap, yang menunjukkan diri zat bersifat dengan ada. Muka surat 94. Wujud Allah Ta'ala ialah wujud yang zati, iaitu Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh yang lain. Wujud Allah Ta'ala bukan disebabkan oleh suatu illah, tak. Oleh kerana ada alam maka adalah Allah, tak. Allah ada maka Allah menjadikan alam. Boleh gitu Adapun ain zat, bukan ain zat, saya tak bicarakan, kecuali tuan-tuan tanya saya jawab. Jawapannya pun dah ada kat bawah tu, 94 kat bawah tu. Wujud ada 3 jenis. Satu, wujud hakiki. Itu pengertiannya tiada permulaan dan tiada kesudahan. Dia tidak ada mula, qidam, tidak ada kesudahan, baqa. Inilah wujud sebenar. Contoh, zat Allah Ta'ala. Yang kedua, wujud majazi, iaitu ada permulaan dan ada kesudahan, tidak bersifat qidam dan tidak baqa. Ini segala makhluk lah. Makhluk kita ada mula, ada akhir. Kenapa Allah tidak ada mula, tidak ada akhir? Sebab wujudnya Allah itu wajib. Wajib. Sebab itu tidak ada mula, tidak ada akhir. Wujud kita ini ada
mula dengan ada akhir. Kerana wujud kita ini dipanggil wujud majazi. Nah, al-majazi. Kalau Allah wajibul wujud, kita mumkinul wujud. Boleh tambah kat situ kalau nak tambah ya. Wujud Allah itu al-wajibul wujud, wujud yang wajib ada. Sebab itu bila dah wajib tak boleh terima ada, dan tidak boleh terima mula, dan tidak boleh terima akhir binasa. Kita boleh terima sebab wujud kita ini mungkin, harus jugalah kita terima mula, dan harus jugalah kita terima binasa. Kenapa kita dinamakan majazi? Sebab kalau kudrah dan Allah tidak menjadikan kita, kalau Allah tidak menjadikan kita dengan kudrah dan iradah, tak ada kita ni. Itu maksudnya majazi. Wujud ta'aridi, ada permulaan dan tiada kesudahan dengan izin Allah. Contoh, zat aradul wujud, seperti roh. Roh tidak binasa. Tapi roh ada permulaan tak? Ada, tapi tidak binasa. Allah yang kehendakinya. Syurga pun begitu, dulu tak ada, tapi Allah akan kekalkan walaupun dunia ini hancur. Begitulah neraka, arasy, kursi dan yang lain-lain. Itu namanya wujud aridi. Wujud aridi. Allah mahukan jangan binasa, tidak binasa. Adapun dalil saya tidak bicarakannya, cuma saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Muka surat 97, 98. Saya nak bagi tahu siapa yang mengatakan pengajian ini adalah pengajian falsafah, maka tertolak dengan semua dalil yang saya sebutkan di sini. Ternyata setiap sifat itu ada dalil naqli, Quran dan hadis. Malah ada ijma'. Barulah saya letak dalil aqli ataupun burhan. Inilah antara spesialnya kitab ini. Mohon maaf, bukan mendakwa yang terbaik, tidak. Bukan mendakwa yang terbaik kitab ini. Tapi tuan-tuan, siapa yang memiliki kitab ni kenyang insya-Allah. Kenapa? Ini akan menafikan yang orang kata sifat 20 tu falsafah. Mana dalam Quran? Lihat sifat wujud dalil naqlinya. Itu baru sikit kita letak tu. Kalau nak letak banyak pun boleh. Bukan sahaja Quran, hadis pun begitu. Semua sifat saya buat macam tu. Ulama buat, saya susun kembali. Dan ijma', lihat ijma'. Masya-Allah hadirin. Insya-Allah. Boleh tuan-tuan berhujah nanti. Sebab yang ini bukan ambil sebarangan. Cuma dalil-dalil tu saya tidak sebutnya. Kerana ini mudah saja diketahui semua sekali. Cuma kita lalu sekejap dalil naqli. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 masa. 6 masa ini bagi Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha mengetahui. Jadi bukan maksudnya 6 hari lama 6 hari itu tapi 6 hari itu banding dengan dunia berapa? 1 tahun, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bermakna kalau 6 hari cepat sangat. 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Kalau 1 hari sama dengan 1000 di dunia ni. Kalau 6 hari dunia, berapa aja akhirat? Hampir tak ada apa. Bilang sendiri tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk ada sifat wujud. Innallaha sani'u kulli sani'in wa san'atihi. Sesungguhnya Allah adalah pencipta setiap pencipta dan ciptaannya. Sebenarnya begini. Kenapa tuan-tuan baca sifat 20 kitab-kitab Jawi lama dulu, masuk sahaja sifat wujud, tak ada dalil naqli macam saya ni. Kenapa? Di bawah faedah 118. Jika tidak diletakkan dalil naqli untuk menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala pun tidak mengapa, kerana dalil aqli tentang kewujudannya sudah mencukupi.
Itulah sebabnya kenapa kitab-kitab tauhid dahulu tidak meletakkan dalil naqli untuk sifat wujud sehingga hayah. Bukan kerana tidak ada dalil naqli untuk setiap satunya, tetapi dengan hanya menggunakan akal, semua sifat ini boleh dibuktikan by by using your mind. You can prove the existence of Allah dengan akal saja, tak perlu dengan dalil Quran. Tapi sama, basar, kalam, yang itu kena dalil Quran lebih kuat. Untuk sifat sama, basar dan kalam pula, dalil naqli diperlukan untuk menguatkannya. Ijma', tuan-tuan baca sendiri. Dalil burhan, yang kita baca dalil burhan. Kewujudan Allah Ta'ala. Sini ada whiteboard tak? Saya lupa nak tulis dalam ni tadi. Tuan-tuan akan lihat. Kalau tuan-tuan mengamati kitab ini, insya-Allah tuan-tuan akan jadi lebih bijak. Ini sebenarnya ada dalam kitab-kitab Jawi lama. Bila kita nanti bicara tentang sifat kudrah Allah, kita akan bagi tahu macam mana kewujudan Allah Ta'ala itu. Nanti kita lihat. Sampai masa yang kita lihat, kewujudan Allah Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya semua makhluk. Apa dia makhluk? Makhluk ini adalah alam. Apa dia alam selain daripada Allah? Ciptaan Allah Ta'ala termasuk alam semesta universe yang luas, langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain-lain. Sama ada di langit atau di bumi. Semua makhluk ini adalah baharu, hadis, dan setiap yang baru mustahil terjadi dengan sendiri. Ia mesti memerlukan pencipta untuk menjadikannya, dan penciptanya adalah Allah Ta'ala. Sebagai contoh, manusia adalah makhluk, oleh itu manusia adalah baharu. Mustahil manusia terjadi begitu sahaja tanpa ada penciptanya. Allah Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Jika Allah tidak ada, maka sudah pasti manusia dan semua makhluk lain juga tidak ada. Sedangkan apa yang dapat dilihat dengan mata kasar ini menunjukkan semua makhluk ini ada. Begini hadirin, cuba lihat. Salah satu istilah untuk makhluk, ingat, salah satu istilah untuk makhluk, hadis lagi, alam lagi, mungkin. Apa maksud mungkin? Ada dengan tiada Allah sama. Tidak boleh ada lebih berat daripada tiada, dan tidak boleh tiada berat daripada ada. Statik macam tu. Yang memberatkannya itu mukhassis namanya dalam kitab Matan Umul Barahin, murajjih dalam Kifayatul Awam. Yang memberatnya itu mesti yang paling berkuasa. Apa? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak berat ada, kita tak ada kat dunia ni. Tak ada. Sampai sekarang every second diberatkan, ada. Ini kan kita hidup ni. Tidak boleh ada memberatkan dirinya sendiri, ataupun tiada memberatkan dirinya sendiri. Pada muka surat 102, banyak kisah, ada 4-5 kisah baru ni bagus untuk orang yang berdepan dengan orang atheist. Tuan-tuan tahu orang atheist? Free thinker. They believe not in God. Orang yang believe not in God, bila kita tanya dengannya, do you believe in God? I believe not in God. Saya tak percaya dengan Allah. But then why you are coming into this world? That is just the matter of DOB. Date of birth. Because of the time. Sebab itu orang ini ad-dahri, ataupun free thinker, ataupun atheist, mereka disebut sebagai dahriyun. Dahri ni maksudnya masa. Because of the time, that is just the matter of time. Therefore I'm now coming into this world without creator, kata mereka. Hadirin, orang macam ni boleh kita bincang dengan mereka dengan footnote nombor 131. Footnote 131. Dia tak percaya dengan qul huwallahu ahad. Nak cerita sifat 20, dia mungkin payah sedikit. Tapi bawa dalilnya, muka surat 131, ada berapa dalil tu?
Ada 5 dalil. Baca sendiri. Nah, kita tak baca hari ini, baca sendiri. Nah, nak tunjukkan so dia berfikir. Nah, baik. Kalau kita mengaji dekat universiti, ada yang disebut sebagai logical consequences. Logical consequences. By logic and reason, you can prove the existence of Allah. Contohnya, how do you prove the existence of Allah in the singularity of Allah? Allah is exist, Allah is single. How do you want to prove that without quoting in any Quranic verses or prophetic revelations? Macam mana? Antaranya ada 5 cara. Satunya logical consequences. Apa maksudnya? Maksudnya bab logic. This recorder does not exist. The existence of this recorder ke nama ni, sebut sahajalah, indicates the existence of the designer of this item. Tahu tak hadirin? Yes, ada bendanya menunjukkan ada orang yang menjadikannya. Ini kalau nak bincang dengan orang free thinker, sebab mereka tak percaya dengan Quran dan hadis. So mereka berfikir. Yang kedua, apa yang disebut sebagai logical consequences. Logical consequences. Tadi sudah kan logical. Satu lagi theological occurrences. Dari segi theology. Theology ni maksudnya akidah. Occurrences, sesuatu itu berlaku kerana sesuatu. Contoh, ini adalah meja. This table, meja ini made from ni, table ni made from wood, kayu. Kayu comes from, mohon maaf ni bahasa mengantuk ni, cakap bahasa Jawa sikit. This table is made from wood. The wood comes from the tree. The tree comes from the seeds. The seeds come from the tree. The tree come from the seeds. Dah nak habis. Make it there. Make it stop there. The tree comes from the seeds. The seeds come from Allah. Cukuplah. Banyak sangat. Comes from Allah. The cause of the cause of the cause of the cause is the great cause. Though that great cause happens to be Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaflah cakap Jawa sikit ni, mengantuk. Kalau peserta mengantuk tak apa, takut Syekh yang mengantuk. Sudah hadirin, cukup ya. Mari kita lihat sifat salbiyah. Saya ada benda yang lebih penting lagi, sebab tu saya tidak pergi detail ya. Tu saya sebut, kalau nak betul-betul mengaji ni 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam, itu memang seorang jadi muqri, baca sampai ke bawah-bawah tu. Tu baru sedap kita syarah. Tapi saya tak pernah buat lagi. Tapi bila sendiri baca, tengok, Masya Allah. Mohon maaf ni, bukan ni seronok dengan diri sendiri, tak. Saya kagum tengok ulama-ulama, macam mana mereka boleh atok tu dengan elok. Saya ubah bahasa saja, saya pergi perkemah dari segi susunan saja. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan Allah bagi ganjaran kepada Al-Imam As-Sanusi atas kitab beliau Matan Ummul Barahin yang sangat luar biasa itu. Ada 2 kitab, jangan tinggal dekat rumah, balik ni terus beli. Satu kitab Matan Ummul Barahin Al-Imam As-Sanusi. Yang kedua kitab Jauharatut Tauhid, Jauharah At-Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani. Sebab tu disebut Jauharah. Jauharah ni yang mahal-mahal, jauhar yang terpilih daripada Tauhid. Tuan-tuan baca 2 kitab ni kenyang insya-Allah. 2 kitab ni kenyang insya-Allah. Tapi if you want
If you wanna challenge your mind, baca kitab Baquratul Amani. InsyaAllah satu muka surat 4 hari insyaAllah. Kalau nak challenge, baca kitab Baquratul Amani. Itu paling nak kata paling tinggi tidak juga, tapi paling payah nak faham. Sebab tu kata guru saya, siapa pun yang sudah khatam sifat 20, kalau tak khatam kitab Baquratul Amani, dia masih geli-geli lagi nak mengajar sifat 20 ni. Tu yang kita cerita itulah dia. Kata sebab sifat ma'ani itu yang 7, dia akan membawa kepada setiap sifat itu ada 2 makna. Satu makna nafsi, yang kedua makna masdari. Ini saya tak introduce lagi ni, lagi pening lagi. Dia mudah saja. Yang dikatakan makna dari segi nafsi ataupun ismi, itulah tadi tu. Kalau qudrah apa dia? Kuasa, kehendak, itu maksudnya dari segi ismi atau nafsi. Kalau dari segi masdari, itu samaratus sifat. Pelihat ismi, melihat masdari. Kata ismi, berkata-kata, itu masdari. Ada dalam buku ni, tuan-tuan tak tengok, ada dalam catatan. Mari kita lihat laju qidam. Sifat qidam, sifat salbiyah dulu ya, muka surat 109. Setelah membahas satu sifat nafsiyah bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud, maka para ulama usuluddin meneruskan dengan pembicaraan tentang sifat salbiyah yang 5: qidam, baqa, mukhalafatu ta'aril hawadith, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sifat salbiyah diletakkan terus selepas membahaskan sifat nafsiyah dengan tujuan takhliyah. Kita ulang balik tu, iaitu mengosongkan akal fikiran dan hati manusia daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Filtration. Sifat yang pertama qidam, iaitu sifat salbiyah yang pertama. Yang kedua dari segi susunan. Apakah susunannya memang begitu? Tidak. Kenapa disusun begitu? Tartib dzikri. Ingat semua ni nak main-main, ingat semua, biar dia dekat kat sini. Kenapa wujud dulu, kemudian qidam, kemudian baqa, kemudian mukhalafatuhu ta'alil hawadith, kemudian nafsiyah atau qiyamu binafsi, wahdaniyah. Kenapa? Itu adalah ta'aqquli. Ingat wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Apa arti qidam? Sedia ada. Apa maknanya? Tiada permulaan. Dan mustahil atasnya bersifat dengan huduth, ada setelah didahului oleh tiada. Tak adanya Allah, memang ada lagu itulah. Sebelumnya memang ada juga. Tidak seperti kita ni. Umur tuan-tuan sekarang berapa? 53 tahun.